Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Dayang Nur Azimah binti Abang Zainuddin dan nombor matrik saya ialah P141524. Hari ini, saya akan membentangkan RPH untuk subjek Kimia Tingkatan 4 yang bertemakan asas kimia. Saya telah memilih tajuk 5.0 Ikatan Kimia dan kemahiran berfokus untuk RPH ini ialah kemahiran mendefinisi serta kemahiran berkomunikasi. Berdasarkan DSKP, standard kandungan untuk tajuk ini adalah 5.3 iaitu ikatan kovalen, manakala standard pembelajaran untuk tajuk ini adalah 5.3.1 iaitu menjelaskan dengan contoh pembentukan ikatan kovalen. Dapat 3 objektif yang pelajar perlu capai. Yang pertama ialah menerangkan pembentukan ikatan kovalen dengan perkataan sendiri. Yang kedua ialah membezakan 3 jenis ikatan kovalen iaitu ikatan tunggal, ikatan ganda 2 serta ikatan ganda 3. Yang ketiga ialah menyenaraikan contoh-contoh molekul yang terbentuk hasil daripada ikatan kovalen. Kriteria kejayaan ialah pelajar dapat melukis rajah struktur Lewis untuk formasi ikatan kovalen. Selain itu, pelajar juga dapat menjawab latihan pengukuhan yang mengandungi soalan mengenai perbezaan ikatan ion dan ikatan kovalen. Sebelum menjalankan P dan P ini, pelajar telah memahami konsep kestabilan atom iaitu konsep susunan elektron, oktet dan duplet. Bahan bantu mengajar untuk RPH ini ialah komputer riba, pemancar LCD, kertas mahjong besar, marker pelbagai warna dan juga papan putih. Fokus untuk RPH ini, dari segi strategi pengajaran terdapat konstruktivisme dan juga pembelajaran masteri. Untuk nilai murni, terdapat sistematik, yakin, beretika, bekerjasama dan pelajar juga boleh berfikiran terbuka. Untuk elemen merantasi kurikulum, terdapat sains dan teknologi, bahasa dan juga nilai murni. Akhir sekali ialah kemahiran berfikir iaitu pelajar boleh mencirikan, membandingkan dan membezakan serta mengumpulkan dan mengkelaskan. Justifikasi pemilihan aktiviti untuk RPH ini ialah pelajar yang berpengetahuan tinggi boleh membantu pelajar yang lemah untuk menguasai tajuk ini. Selain itu, aktiviti P dan P yang dijalankan boleh memudahkan pemahaman pelajar terhadap tajuk kerana pelajar boleh mengaplikasikan teori dengan melukis struktur serta dibantu oleh pelajar-pelajar yang lain. Nama saya Nara Suhaila binti Suhaimi. Nombor matrik saya P141008. RPH yang saya pilih ialah daripada subjek sains tahun 5, di mana bab 5 elektrik dan kemahiran fokus yang ditekankan oleh saya ialah berkomunikasi, memahami serta melakar. Bagi dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP pula, standard kandungan ialah 5.2 liter bersiri dan liter selari, manakala standard pembelajaran pula, 2 subpoint yang pertama dipilih iaitu 5.2.1 mengenal pasti susunan mentol secara bersiri dan selari dalam liter elektrik yang lengkap, dan 5.2.2 iaitu melakar rajah liter bersiri dan liter selari menggunakan simbol. Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat mengenal pasti jenis liter bersiri dan liter selari berdasarkan susunan mentol dengan tepat, menyatakan 4 komponen asas liter elektrik berserta simbol dengan baik, serta mentafsir liter bersiri dan liter selari dalam bentuk lukisan menggunakan simbol dengan jelas. Bagi kriteria kejayaan, murid menamakan 2 jenis liter elektrik iaitu liter bersiri dan liter selari berdasarkan gambar rajah yang dipaparkan, menyenaraikan kesemua 4 komponen dalam liter elektrik iaitu sel kering, mentol, suis dan juga wayar beserta simbol dengan betul, serta membina liter bersiri dan liter selari secara lakaran berdasarkan model yang disediakan dengan pengetahuan sedia ada murid ialah murid menyatakan sel kering ialah sumber tenaga elektrik. Contoh bahan bantu mengajar, kita ada set liter elektrik yang lengkap digunakan.
sebagai bahan semasa aktiviti berkumpulan dijalankan. Ia merupakan model yang sebenar bagi membantu murid untuk memahami serta melakar gambar rajah lita bersiri serta lita selari. Untuk fokus yang pertama, strategi pengajaran SP ialah berpusatkan murid dan juga berpusatkan bahan. Kemudian nilai murni, murid dapat berfikiran secara kritikal dan analitikal serta berfikir secara rasional. Seterusnya, elemen merentas kurikulum EMK iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK serta Sains dan Teknologi. Dan yang terakhir ialah kemahiran berfikir merujuk kepada memerhati, membanding dan membezakan serta mencipta. Justifikasi pemilihan aktiviti bagi RPH pula. Yang pertama ialah tayangan slide mengenai pengenalan lita bersiri dan lita selari berserta perbezaan, persamaan berserta komponen dan simbol-simbolnya. Hal ini dapat menggambarkan konsep dan maklumat dengan lebih jelas dan mudah untuk murid fahami. Selain dapat mengulang kaji, pembelajaran menjadi lebih aktif dan lebih menyeronokkan. Seterusnya ialah pembelajaran secara kolaboratif. Guru telah memilih untuk memecahkan murid kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada pelbagai peringkat pengetahuan. Aktiviti ini melibatkan pembelajaran secara kolaboratif iaitu di mana murid perlu berbincang di dalam kumpulan untuk menentukan susunan mentol yang tepat bagi sesuatu lita berdasarkan bahan bantu mengajar yang diberikan iaitu lita elektrik. Oleh itu, murid dapat berkongsi pendapat dengan berbincang sesama kumpulan untuk menghasilkan satu lakaran yang tepat. Pembelajaran ini secara kumpulan dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi di antara murid serta mengetahui tahap penguasaan murid dalam sesuatu tajuk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Hamizi dengan nombor matrik P142419 dan saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian. Bagi RPH ini, saya memilih subjek sains tahun 6. Berikut adalah maklumat mengenai tarikh, kelas dan bilangan murid. Tema yang saya pilih adalah sains hayat dan tajuk yang saya pilih adalah bab 3 iaitu mikroorganisma. Seterusnya adalah standard kandungan dan standard pembelajaran yang dirujuk daripada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ESKP. Bagi standard kandungan, saya memilih subtopik yang pertama iaitu 3.1 proses hidup dan kesan tindakan mikroorganisma. Bagi standard pembelajaran pula, saya tekankan dua standard yang pertama iaitu murid boleh menjelas dengan contoh jenis mikroorganisma. Yang kedua adalah mengikut maksud mikroorganisma. Objektif bagi rancangan pengajaran harian ini terbagi pada dua. Yang pertama adalah menyatakan maksud mikroorganisma dan yang kedua adalah menjelaskan jenis mikroorganisma beserta contoh. Kriteria kejayaan dalam RPH ini adalah murid dapat menyatakan maksud mikroorganisma dengan tepat dan murid dapat mengenal pasti jenis mikroorganisma beserta contoh. Sebelum sesi PDP bermula, bantuan sedia ada pada murid adalah murid tahu bahawa kuman ataupun mikroorganisma boleh menyebabkan masalah kesihatan dan penyakit. Sebagai contoh adalah sesama yang disebabkan oleh jangkitan virus. Bagi bahan bantu mengajar pula, saya menggunakan komputer riba, pemancar LCD, alat tulis, pensel warna, kertas A4 dan lembaran kerja. Komputer riba dan pemancar LCD digunakan untuk memaparkan gambar, rajah dan tayangan video mengenai jenis-jenis mikroorganisma disusuli dengan info tambahan daripada saya yang berkait dengan topik. Kertas A4 digunakan untuk aktiviti melakar gambar rajah mikroorganisma dan lembaran kerja digunakan untuk menguji tahap pemahaman murid mengenai topik. Kita balik pada fokus RPH ini. Yang pertama adalah strategi pengajaran iaitu berpusatkan murid serta berpusatkan bahan. Nilai murni yang ditekankan adalah tekun, fokus dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Untuk elemen merentas kurikulum pula, saya fokus kepada aktiviti dan inovasi di mana murid perlu melakar gambar rajah mikroorganisma dan teknologi maklumat dan komunikasi seperti penggunaan komputer riba. Seterusnya adalah kemahiran berfikir iaitu menganalisis dan memahami. Akhir sekali adalah justifikasi pemilihan aktiviti. Yang pertama, pengajaran melalui tayangan pembentangan yang akan dapat menarik perhatian murid untuk lebih fokus semasa sesi belajar. Yang kedua adalah aktiviti melukis dan mewarna mikroorganisma yang dapat meningkatkan kemahiran motor halus murid di mana ia melibatkan pergerakan tangan dan jari semasa melukis.
Selain itu, ia dapat membantu pembentukan kognitif dengan merangsang kreativiti dan imajinasi murid-murid. Seterusnya adalah aktiviti menjawab soalan kuis yang akan menjadi rujukan kepada guru untuk mengukur tahap pemahaman murid mengenai topik. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan dan Dr. Muhammad Syazwan. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Noor, double matrik P144185. Bagi RPH ini, saya memilih subjek sains tahun 3 bertemakan sains bahan dan saya memilih tajuk bab 8 iaitu asid dan alkali. Untuk RPH ini bertarikh 28 Februari 2024 iaitu pada hari Rabu. Bilangan pelajar seramai 36 murid. Sesi pembelajaran daripada pukul 10 pagi sehingga 10.30 pagi dan kemahiran berfokus adalah memahami dan menganalisis. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan objektif. Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menguji bahan yang berasid, berakali dan juga neutral. Yang kedua, murid dapat menyatakan warna kertas litmus yang digunakan untuk menguji bahan berasid, berakali atau neutral. Dan terakhir, murid dapat menyatakan perubahan warna pada kertas litmus semasa penyiasatan dijalankan. Bagi kriteria kejayaan, yang pertama adalah 34 daripada 36 murid dapat menyatakan dengan tepat perubahan warna kertas litmus semasa PDP dijalankan. Dan yang kedua, 29 daripada 36 murid dapat menyatakan dengan tepat penggunaan kertas litmus semasa PDP dijalankan. Antara kriteria yang perlu guru ambil kira dalam merancang RPH adalah pengetahuan sedia ada murid. Jadi untuk RPH ini, pengetahuan sedia ada murid adalah pelajar mengetahui tentang perubahan warna pada kertas litmus yang digunakan untuk mengkelaskan bahan yang berasid, berakali dan juga neutral. Antara bahan bantu mengajar dalam RPH ini, yang pertama adalah komputer reader. Komputer reader ini merupakan media untuk menunjukkan video simulasi. Yang kedua adalah projektor LCD dan ketiga adalah skrin projektor. Kedua-dua bahan mengajar ini merupakan media pemancar semasa sesi pembelajaran. Yang keempat adalah buku teks. Kelima adalah lembaran kerja. Lembaran kerja ini merupakan bahan untuk membantu guru memupuk kefahaman pelajar dan terakhir saya menggunakan larutan. Untuk fokus pula ia merangkumi yang pertama adalah strategi pengajaran iaitu pembelajaran kontekstual, pembelajaran masteri dan pengaplikasian teknologi. Untuk nilai murni, berani mencuba, bekerjasama dan juga rajin dan tabah. Untuk elemen merentas kurikulum iaitu bahasa, nilai murni dan juga sains dan teknologi. Dan yang terakhir adalah kemahiran berfikir iaitu memerhatikan dan mengelaskan. Dalam RPH ini, saya menggunakan beberapa kaedah. Antaranya adalah saya menggunakan strategi pengaplikasian teknologi dengan cara tayangan video. Ini adalah kerana teknologi merupakan salah satu alat yang mempunyai potensi yang tinggi untuk menarik minat pelajar dalam pembelajaran sains. Langkah seterusnya adalah pembelajaran kontekstual. Dalam RPH ini, saya menyediakan beberapa larutan dan juga kertas litmus. Jadi dengan adanya aktiviti yang menggunakan bahan, murid dapat melihat dengan lebih jelas bagaimana penggunaan kertas litmus dan juga perubahan warna kertas litmus untuk mengkelaskan larutan yang ada semasa penyiasatan dilakukan. Langkah yang terakhir adalah aktiviti berkumpulan. Saya memilih langkah ini adalah kerana yang pertama, untuk melihat bagaimana murid ini bekerjasama antara satu sama lain. Yang kedua, untuk menilai tahap kefahaman murid semasa aktiviti PDP dijalankan. Dan yang ketiga, melalui lembaran kerja yang saya berikan, saya dapat mengukur tahap kefahaman murid berkenaan dengan topik ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Aida Aqilah binti Abdul Latif. Nombor matrik saya P139969.
Okey, baik. Hari ini saya akan membentangkan RPH Sains Tingkatan 2 di mana bilangan pelajar seramai 36 orang mengambil masa selama 1 jam dalam tema ekosistem, dan tajuk yang saya ajar adalah Bab 3 Nutrisi. Kemahiran berfokus kepada pelajar adalah menganalisa, berkomunikasi serta mengaplikasi. Seterusnya kita pergi kepada standard kandungan iaitu 3.2 kepentingan gizi yang seimbang, dan standard pembelajaran dalam RPH ini adalah menghurai dan berbincang mengenai gizi yang seimbang serta menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan dan merancang gizi yang seimbang. Objektif yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, pelajar dapat menghurai maksud gizi yang seimbang. Dan yang kedua adalah mereka dapat mengenal pasti faktor keperluan kalori. Dan yang ketiga adalah mereka dapat menyatakan nilai kalori dan menghitung kalori makanan dalam setiap hidangan serta merancang diet yang seimbang. Okey, dalam kriteria kejayaan, pelajar perlu mengira atau menganggar kalori makanan yang diambil di dalam setiap hidangan mereka dan boleh merancang satu gizi yang seimbang bagi satu hidangan lengkap. Okey, bagi pengetahuan sedia ada murid, saya yakin bahawa pelajar dah mengetahui mengenai piramid makanan dan kelasnya beserta contoh makanan dalam piramid makanan. Bagi bahan bantu mengajar pula, saya memerlukan buku teks, projektor, tayangan slide, marker dan juga papan putih, kertas mahjong dan juga komputer riba. Fokus saya dalam RPH adalah mengenai strategi pengajaran. Saya memilih pendekatan inquiry iaitu penyelesaian masalah dan juga kolaboratif. Seterusnya nilai murni. Saya yakin mereka akan dapat berdisiplin, yakin, bekerjasama dalam kumpulan dan juga menjaga kesihatan mereka. Dan dalam elemen merentas kurikulum, terdapat sains, teknologi dan juga komunikasi, kerjasama dan juga nilai murni kepada mereka. Untuk kemahiran berfikir pula, pelajar dapat mencirikan, mengelaskan, mengaitkan, menganalisis dan juga membuat keputusan. Okey, baik. Seterusnya, justifikasi pemilihan aktiviti ataupun kaedah yang saya pilih. Okey, yang pertama, aktiviti yang saya lakukan adalah tayangan video, di mana tayangan video ni mengenai pengenalan tajuk kepentingan gizi yang seimbang. Dalam video ni dapat menyampaikan satu maklumat yang lebih realistik dan juga video yang dapat video ni biasanya dapat menarik minat pelajar untuk memahami topik yang diajar. Seterusnya, saya memilih aktiviti uji minda, di mana uji minda ini dilakukan sebelum masuk ke topik yang nak saya ajar. Dalam uji minda ni, saya yakin pelajar akan dapat mengingat semula pelajaran yang telah diajar sebelum ni. Dan aktiviti uji minda ni dapat merangsang aktiviti kognitif pelajar itu sendiri serta meningkatkan kemahiran bersosial antara rakan-rakan mereka dan juga guru. Seterusnya, aktiviti pembentangan, di mana mereka akan berbincang dan membentang hasil kerja kumpulan mereka. Dari sini, ia dapat melatih pelajar untuk berkomunikasi, membantu pelajar mengaplikasi kemahiran RS tinggi seperti menganalisa, menilai dan juga membuat keputusan, serta ia juga dapat memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.